Assalamualaikum semua. Saya Adli dan Assalamualaikum. yang lain ni Wan Aizul ni roommate pula housemate pula. Groupmate saya dan Fikri, Aimi, Aziz Azran dan Abang Alif Haikal. So tujuan saya buat interview ni adalah untuk assignment kita orang tentang subjek TCM. So kita ada 10 soalan yang macam saya dah bagi kat puan tu. Okey. Boleh kita Saya mula dah baca dengan dah soalan pertama? soalan tu. Ya? Boleh? Boleh, okey. Okay, boleh. Okey, soalan pertama dia macam saya nak tanya puan tentang panduan amalan TCM. Contohnya macam kita orang pilih aku panca kan. Okey. Daripada amalan ni puan tahu tak tentang adanya garis panduan daripada KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum daripada tu, saya perkenalkan diri saya dululah untuk Adli dah kenal perkenalan dah sebelum ni. Jadi untuk Fikri, untuk Aizo, untuk Aziz dan Andrew lagi. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Puan Nazarina binti Cik Lah daripada Ajanah Pusat Rawatan dan Spa, ataupun kalau untuk akademi kita punya nama Ajanah Akademi Sdn Bhd. Okey. Jadi kita punya pusat rawatan beroperasi di Waka Baru di 7 hari seminggu. Jadi hari ini saya pun penuh passion juga lah. Okey, untuk yang soalan tadi yang mengenai pasal buku panduan amalan rawatan tu, sebenarnya kita dah tahu adanya buku panduan amalan tu. Sebenarnya buku tu sebenarnya diedarkan masa taklimat perubatan tradisional dan komplementari yang dibuat dulu. Kalau tak silap saya dalam sekitar 2013-2014 ke macam itulah, yang masa tu kita dah attend dia punya taklimat Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari. Masa tu buku diedarkan. Dan selepas daripada tu, buku tu juga boleh diambil ataupun kita kata panduan tu juga boleh kita download melalui PDF dekat dia punya website. Website TCM tu ada apa dia kita panggil, maklumat di situ ada, buku panduan dekat situ ada, panduan amalan, semua amalan perubatan tradisional ada dekat situ, termasuk dengan amalan macam mana kalau kita nak buka pusat rawatan ataupun dia punya prosedur buka pusat rawatan pun ada di dalam panduan amalan tu, dalam panduan TCM tu tadi. Okay. Menjawab soalan kan? Okey, itu untuk soalan pertama faham? dah. Okey, faham? Okey, boleh kita teruskan ke soalan seterusnya? Okay. Boleh Okay. Soalan kedua pun puan dah terangkan juga tadi, so kita teruskan ke soalan ketiga. Boleh ke kita orang tahu puan guna tak praktis guideline garis panduan yang diberikan dalam amalan dan puan semasa puan merawat pesakit ni? Okey, kalau ikutkan dengan dalam buku tu, sebenarnya kita banyak pakai, kita banyak guna yang disenaraikan apa yang diperlu kita patuhi dalam buku amalan tu ataupun panduan amalan tu tadi, banyak yang kita patuhi. Jadi saya terus ke soalan yang keempat lah, antara yang kita guna tu kan. Okey, antaranya macam mana kita nak buat pensterilan, yang tu ada dalam panduan amalan. Lepas tu sebelum pada COVID tu kita juga belajar yang COVID dah ramai yang belajar guna hand wrap tu, hand sanitizer. Kalau ikutkan kita dah belajar benda tu lebih daripada awal, daripada buku amalan panduan amalan tu juga. Jadi antara yang paling utama yang kita pakai adalah pensterilan dengan hygiene tu tadi, ada ataupun kita kata dari sudut sanitasi, dari sudut kebersihan peralatan, dari sudut kebersihan pusat rawatan, SOP pusat rawatan tu sendiri, macam mana pusat rawatan kena ada apa, katil separate antara lelaki dan perempuan, separate antara perempuan dengan perempuan, kena ada tirai sekurang-kurangnya untuk memisahkan, jaga privacy patient, yang tu antara yang tersenarai yang kita amalkan, yang kita patuhi. Okay. Okey, baik. Boleh? Boleh.
So seterusnya saya pass soalan kelima ni kepada Aizul. Boleh Aizul teruskan? Okey, Assalamualaikum Puan Tabibah. Saya Aizul. Salam. Saya akan mulakan dengan soalan 5. Okey, soalan 5 saya sebahagian garis panduan Puan praktis dan sebahagian lagi Puan tak praktis. Bahagian mana yang Puan tak praktis ya? Okey, kalau ikut garis panduan tu nak fokus pada semua ke atau kepada akupuncture? Kalau yang macam akupuncture punya side kita tak buat, ataupun akupuncture tu kita tak buat pada bahagian rawatan akupuncture untuk kemoterapi. Kemoterapi kita tak buat yang tu. Yang kita fokus kepada kalau macam stroke ada, kalau penyakit lain tu ada. Tapi kalau yang on proses kemoterapi yang tu kita tak buat. Yang lain tu kita pakailah. Untuk akupuncture lah. Akupuncture. Kalau yang bekam boleh dikatakan semua kita pakai. Dari kalau dari dalam buku amalan panduan amalan rawatan bekam tu yang bekam boleh dikatakan semua kita pakai. Macam contoh guide yang dia bagi sekurang-kurangnya berumur 10 tahun baru buat bekam basah. Yang tu kita follow. Tapi kalau akupuncture kita tak ada patient yang dalam rawatan kemoterapi buat rawatan akupuncture. Kalau ikutkan dekat sini permintaan pelanggan lebih kepada bekam berbanding dengan akupuncture. Jadi praktis akupuncture tu dia tidaklah terlalu permintaan tidaklah terlalu besar. Jadi kita punya panduan amalan tu banyaklah, bukan kata tak dipraktiskan tapi tidak digunakan atas pelanggan. Macam gitulah. Okey. Lepas tu Baik, saya teruskan faham soalan. kan? Faham. Untuk soalan 6 pula, apa pandangan Puan tentang garis panduan ni? Adakah mudah atau menghalang aktiviti harian pengamal semasa rawatan? Dia kalau ikutkan macam ni, panduan amalan tu kalau kita betul-betul baca sebenarnya dia memudahkan kita. Kita ada satu panduan yang kita boleh guna untuk kita buat rawatan ataupun kita guna panduan tu untuk persediaan pusat rawatan yang sama. Jadi kalau tak ada panduan kita akan jadi buat sesuatu tu secara ikut suka kita lah kan. Jadi kita tak tahu benda tu betul atau tidak, kita tak tahu benda tu bagus atau tidak. Jadi bila ada panduan yang telah ditetapkan dia sangat-sangat membantu. Membantu kita satu dari sudut kita tahu sejauh mana yang kita buat amalan harian tu, rawatan harian tu betul atau tidak. Yang kedua relevan atau tidak kan. Jadi ataupun kesan sampingan. Ada setengah-setengah buku tu dia akan cerita dalam panduan amalan siapa yang kita tak boleh buat ataupun itu kontrak indikator orang tertentu macam kenapa kita tak boleh nak buat rawatan pada dia ataupun kesan sampingan. Kesan sampingan juga diceritakan secara ringkas dalam buku dalam panduan amalan tu sendiri. Okay, boleh faham? Okey, saya faham. Seterusnya saya akan bagi pada Aziz Azrin lah untuk teruskan dengan soalan yang ke-7 dan 8. Terima kasih Puan. Okay. Sama sekejap. Kejap. After this. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Soalan 7 dengan 8 ni saya nak tanya. Okay, boleh. Puan rasa garis panduan boleh jadi jaminan kualiti kepada amalan klinikal atau Puan tidak setuju? Macam mana? Puan rasa Sekejap. Gangguan sikit. Kakak. Selasa. Ambil adik bagi bapa kejap. Ambil adik bagi kejap.
Baik, ambil adik sekejap. Ambil. Ambil sekejap, ambil sekejap. Pilih aku clear tak? Sekejap lah, sekejap. Bagi Clear sekejap, ni. bagi. Asal. Yang pasal setuju atau tidak tu yang amalan kita tu. Tu macam mana soalan dia? Saya lupa dah. Soalan dia macam ni. Macam mana soalan dia, Fikri? Okey, soalan dia macam ni Puan. Puan rasa garis panduan boleh menjadi jaminan kualiti kepada amalan klinikal Oh, menikah. Okey. ataupun Faham. tidak setuju? Okey, yang garis panduan tu, saya setuju. Dia satu, dia akan meningkatkan kita punya kualiti servis lah. Yang dia tetapkan tu dia akan meningkatkan kita punya kualiti servis sebab kita ada guideline, kita ada KPI dia. Apa yang harus kita capai dalam kita punya rawatan ataupun dalam kita punya persediaan rawatan. Jadi bila dia ada maksudnya panduan amalan tu akan jadi kita punya KPI. Yang perlu kita patuhi. Macam tu. Okey, faham kan? Seterusnya Puan, saya nak tanya, Ya. Puan ada komen atau cadangan berkaitan dengan garis panduan ini? Apa yang boleh ditingkatkan atau berkaitan dengan garis panduan ni secara overallnya? Ada apa-apa kelemahan atau ada part mana-mana yang kita nak tambah? Okey, kalau ikutkan buku amalan tu dah cukup bagus sebab dalam buku amalan tu kalau buku dalam panduan amalan tu sebenarnya telah dimasukkan banyak benda, antaranya contoh borang setuju rawatan, yang kedua borang rawatan, contoh sampel soalan yang kita boleh contoh borang rawatan tu pun dah ada kat dalam tu, pun dah bagus. Lepas tu satu lagi borang apa lagi, dia ada banyak sampel contoh borang yang kita boleh guna di dalam tu. Tapi dalam tu juga kalau kata kita nak buat satu-satu buku panduan tu juga boleh juga kalau kita nak tambah, antara kalau kita buat rawatan akupuncture dia perlu ada antara yang kita panggil adalah titik immunity ataupun sesetengah buku panggil titik dewa. Kalau dia nak masukkan titik dewa dalam buku panduan amalan tu pun lagi bagus. Maksudnya antara titik yang asas kita buat rawatan akupuncture ada di dalam buku tersebut lagi bagus. Tapi dalam buku tu pun dah banyak terangkan kaedah rawatan, macam mana kita nak masukkan jarum, apa semua tu dah ada. Hanya dia tak cerita saiz jarum, itu dia tak cerita detail. Hanya dia cakap kalau kita pakai jarum yang lagi lebar, kesan dia sakit sikit lah. Macam tu. Yang tu ada. Tapi dari sudut saiz jarum, yang tu dia tak cerita. Berapa cun panjang jarum pun tak disebut. Yang kedua dari sudut point, yang tu nombor satu tak ada lah. Maksudnya saiz jarum yang tidak diceritakan secara mendalam. Yang kedua juga tidak disebut sebagai titik-titik yang ataupun kita panggil titik dewa ataupun titik tu adalah titik utama yang kita buat rawatan akupuncture. Antaranya yang kita buat adalah dekat sini. Dekat sini. Jadi dekat sini antara titik, kalau bekam dia panggil titik sunnah lah. Titik sunnah ada titik sunnah, tapi poin yang utama kita buat tu adalah titik sunnah kalau yang bekam lah. Kalau akupuncture kita panggil titik dewa ataupun kita panggil titik utama. Titik immunity badan. Jadi kalau sakit kepala kita boleh buat akupuncture dekat sini. Yang tu pun better dimasukkan di dalam buku dari dalam panduan amalan tu juga. Yang tu yang kita buat, yang kalau kata nak ataupun cadangan untuk upgrade lah amalan tersebut, panduan amalan tu. Okey, faham kan? Dapat tak? Okey, faham Puan. Terima kasih Puan. Tak apa, nanti kalau tak faham kalau tak faham atau macam mana nak buat uraian, nanti WhatsApp je, nanti saya akan reply melalui teks. Nanti lagi memudahkan. Okey, baik Puan. Okey. Okey, soalan 9 dan 10. Aziz Azran boleh teruskan? Assalamualaikum. Puan Waalaikumsalam. boleh dengar? Dia macam putus-putus sikit. Line Haji tak berapa cantik ke? Soalan 9 saya boleh
Puan terangkan secara ringkas tentang sikit. Aziz. Line Aziz tak berapa cantik tu line Aziz. Line dia sangkut. Apa yang boleh tak Puan terangkan secara ringkas tentang manfaat TCM, contohnya bekam ke akupunctur ke dalam meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan pesakit. Okey. Jadi dari sudut TCM sebenarnya kalau nak ikut TCM ni dah lama wujud sebelum rawatan moden tu wujud. Jadi apa bidang amalan kebanyakannya kita katakan TCM nama lagi tradisional kan. Jadi rawatan tradisional ni dah wujud saya sebelum ulang pada rawatan. Aziz nak ulang soalan ke? Ke dah okey dah? buku. Dah okey. Dah okey. Teruskan je lah Teruskan Okey, jadi sebenarnya rawatan tradisional ni dah wujud sebelum daripada tu. Sebelum daripada wujudnya rawatan moden. Antaranya bekam dah wujud lebih kurang 5-6 ribu, akupunctur pun dah wujud lebih kurang 3-4 ribu tahun yang dulu. Jadi rawatan tradisional ataupun rawatan TCM ni dah wujud lagi lama. Dia boleh meningkatkan imuniti badan kita dan kebergantungan kita kepada rawatan moden pun kita dah boleh kurangkan. Apa lagi rawatan tradisional tu kita boleh buat sendiri dekat rumah sebagai contoh. Tidak semestinya bekam, tidak semestinya akupunctur, tidak semestinya rawatan urut badan pun kita boleh buat sendiri dekat rumah sebenarnya. Walaupun kita kata urutan yang ringkas sebagai contoh lah kalau mak-mak kita sakit bahu, jadi cakap Along tolong picit bahu. Sebenarnya tu dah masuk dalam TCM punya kaedah. Urutan. Jadi kita tidak kebergantungan kepada rawatan moden. Maksudnya kita tak perlu pun ambil Panadol sebagainya. Kita hanya perlu rawatan picit je. Memerlukan minyak sedikit minyak untuk buat rawatan picit badan ataupun kita kata urutan badan. Yang tu boleh dibuat secara di rumah, tidak memerlukan kita ke hospital dan sebagainya. Jadi dengan buat urutan yang ringkas macam tu pun dah boleh melegakan badan. Maksudnya kebergantungan kepada ubat-ubatan kita boleh kurangkan. Satu. Yang kedua juga dia boleh meningkatkan kesihatan. Apabila kita buat rawatan, bila kita punya badan kita makin sihat, alhamdulillah maksudnya kita boleh jana ekonomi, kita boleh buat kerja secara biasa, secara harian tu dapat membantu. Jadi tahap kesihatan kita lah paling ringkas, tahap kesihatan kita ataupun tahap kesihatan masyarakat boleh meningkat bila masyarakat kita kata penduduk ataupun masyarakat kita sihat, negara pun boleh majulah. Macam tu. Boleh ke Aziz? Boleh. Aziz. Line Aziz tak bagus tu. Line Aziz tak dapat tu. Kejap ya. Tak apa, Aziz habiskan tak apa. Tak apa, saya habiskan soalan ke-10. Okey, soalan 10 dia macam mana nak tahu rawatan ni ada kesan positif atau negatif lepas dia buat rawatan dengan kita? Kesan tu rawatan terhadap kita. Okey. Kesan positif dengan sebenarnya bila kesan ni satu kita boleh dapat melalui testimoni lah. Patient tu sendiri kalau kita rajin boleh follow up lah. Assalamualaikum puan, selepas buat rawatan tadi ataupun esoknya kita tanya setelah buat rawatan semalam puan rasa macam mana. Biasanya patient ni satu kalau kata dia dapat positif impact ataupun dia dapat kesan positif, biasanya dia tak bagi tahu. Maksudnya lepas bekam tu rasa selesa badan, lepas buat akupunctur rasa hilang sakit, biasanya tak inform. Kalau kita rajin follow up, ada yang bagi malas. Tapi ada kita nak tahu rawatan ni ada kesan positif lepas dia buat rawatan. Lain dia lambat sikit.
Okey, Aziz. Dah tengah jawab dah, Aziz. Okey, jadi yang tadi dah bagi tahu. Okey, satu biasa kita dapat daripada maklum balas pelanggan, satu dia akan isi borang maklum balas. Lepas tu biasanya melalui testimoni lah. Testimoni juga kita terima daripada WhatsApp biasanya akan ada maklum balas daripada pelanggan. Kalau nak lagi senang kita soal balik, maksudnya selepas 2-3 hari kita minta maklum balas. Okey, sama juga dengan kesan sampingan. Kita tak panggil kesan negatif ya, kita panggil kesan sampingan. Kesan sampingan biasanya kesan sampingan jangka masa pendek dia akan berlaku berdasarkan tahap kesihatan seseorang. Jadi apa dia nama tadi? Okey, kesan sampingan yang tadi pun sama. Dia akan dimaklumkan biasanya melalui WhatsApp. Okey, dan kita juga akan bagi feedback. Bagi feedback apa yang perlu dia buat jika ada kesan sampingan. Sebagai contoh, selepas daripada buat rawatan bekam, ada berlaku merah ke, lebam ke, gatal ke, ataupun apa dia nama, selepas buat rawatan bekam, jarang sangatlah kalau nak jumpa kes muntah ke apa semua tu. Tapi kalau kata berlaku, boleh rujuk balik. Kita akan buat bantuan. Kita akan bagi bantu apa yang perlu dia buat. Sama juga dalam buku amalan ataupun panduan amalan rawatan pun sama. Dia ada dah bagi tahu jika berlaku apa-apa yang berterusan atau muntah yang berterusan atau demam berterusan, yang tu kena rujuk hospital. Kita bimbang takutnya contoh pusat rawatan tu tak jaga amalan rawatan, tak jaga kebersihan, tiba-tiba dah jadi menanah bahagian yang dibekam contohlah. Maksudnya hygiene atau kebersihan dekat pusat rawatan tu tak jaga. Yang tu sebab dalam rawatan TCM pun dia kena ada panduan juga supaya kita patuhi. Yang paling penting adalah tahap kebersihan. Jadi bila tahap kebersihan tu tak jaga, dia akan timbul macam-macam penyakit akan timbul. Jadi selepas daripada rawatan, jika ada berlaku kesan sampingan yang berterusan, okey, maka kena rujuk kepada pihak hospital lah, kena rujuk pada doktor. Tapi setakat yang biasa-biasa, kesan sampingan yang ringan-ringan tu, yang tu kita panggil sebagai healing crisis. Healing crisis dia adalah krisis untuk sembuh daripada penyakit. Sebagai contoh, kalau kata orang tu angin banyak sangat dalam badan, selepas daripada buat rawatan, mungkin dia ada rasa pening kepala sikit, mungkin dia rasa macam loya sikit sebab angin dalam badan tu dia tak keluar semua. Jadi dia perlu ambil masa. Ataupun ada setengah orang selepas buat rawatan, dia rasa badan dia lesu. Okey, kalau lesu kena top up air yang cukup, kena makan secara sihat. Macam tu caranya. Boleh? Dapat? Okey, boleh dapat. Terima kasih Puan. Okey. Okey. Tak apa, nanti kalau ada soalan yang susah untuk ada masalah, nanti WhatsApp je. Nanti saya akan reply secara teks lah untuk buat assignment nanti kalau ada masalah. Ya. Okey, baik. Okey, dah selesai 10 soalan kita orang. So, Puan ada apa-apa lagi ke nak tambah? Ke dah tak ada? Tak ada rakot. Okey, tak ada. So masa kita pun dah singkat sangat, betul. awak semua lelaki nanti nak pergi solat lagi. Okey, betul. So kita akhiri temu ramah kita kat sini So saya wakili semua group mate saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kat Tuan sebab sudi share ilmu tentang akupuncture ni. Lepas tu terima kasih juga sebab Puan sanggup curi sikit masa untuk kita orang. Walaupun saya tahu Puan busy. So kita hargai sangat effort Puan. So saya nak ucapkan semoga Puan terus sukses dalam bidang TCM ni dan semoga apa yang Puan buat sekarang akan bertambah baik dari masa ke semasa. Tak tahulah tu. Tak ada lawan. Dia ada sesi dia, dia ada minimum 10. Kita pun 10. Cucuk aja. 10 sesi.